Assalamualaikum dan salam suratku sayang bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Tumpuan berita, Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia PEKMA dicadangkan untuk menjalinkan kerjasama dengan Universiti di Sarawak bagi melahirkan juruteknik yang boleh membantu dalam industri kenderaan elektrik. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, ini kerana penyelenggaraan dan pembaikan kenderaan elektrik adalah berlainan dengan kenderaan biasa. Kalau ada motor elektrik tu, yang pun motor berlainan daripada combustion engine, we need technician yang boleh merepairkan lah kalau ada kerosakan. Dan ini menjadi satu bidang latihan yang harus PEKMA boleh bantu menerusi mungkin kerjasama dengan universiti kita dalam melahirkan technician yang boleh kata orang membantu dalam usaha-usaha elektrik motor ini. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian EV Adoption Event dengan kerjasama SEDC Energi di Pustakaan Negeri Sarawak Kuching pada Selasa. Selain itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari turut mencadangkan agar kajian untuk mengitar semula bateri lithium ion dilakukan. Beliau berkata, seluruh syarikat kereta ketika ini sedang membuat kajian mencari cara untuk mengitar semula bateri supaya bahan yang tidak mesra kepada alam sekitar, iaitu lithium ion, tidak menjadi bahan buangan yang boleh mengancam alam sekitar. PEKMA boleh berunding kerana bateri ni dia punya cycle yang 5 tahun. Boleh di-renew sampai 10 tahun kah? Dan juga akhirnya bagaimana nak dispose bateri. Kerana bateri ada lithium. Dan lithium ini adalah satu bahan yang tidak friendly kepada alam sekitar. Dalam pada itu, Premier Sarawak turut memuji usaha sama PEKMA dan SEDC Energi yang berada di landasan yang betul untuk membangunkan ekonomi Sarawak yang berteraskan kepada ekonomi baharu sejajar dengan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Terdahulu ketika berucap Pengerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Tan Sri Dr. Amar Dr. Abdul Aziz Hussein berkata SEDC giat mengambil langkah untuk memastikan keutamaan penggunaan sumber tenaga mesra alam yang mampan bagi merangsang pertumbuhan ekonomi. Jelasnya usaha ini bagi menambah baik pendapatan dan mewujudkan pekerjaan sambil memelihara ekosistem darat dan laut. Menurutnya, pihak SEDC Energi dan PEKMA Sarawak bersinergi untuk memenuhi pertumbuhan mobiliti hijau selaras dengan hasrat Premier Sarawak dalam memampankan ekonomi hijau dan sumber tenaga hijau di Sarawak. We hope to see Sarawak more Sarakian to invest in green mobility solutions, and we can see this in the investment in developing the public transport system to fuel cell electric vehicles. We hope the government will also incentivize energy efficient vehicles to promote resilient infrastructure that prioritize green-based solutions, particularly the EV charging infrastructures across the state, either for BEVs or also for the FCEVs, the fuel cell electric vehicles. Tambahnya, ia turut mempamerkan komitmen Sarawak terhadap kelestarian alam sekitar selaras dengan hasrat kerajaan Malaysia untuk mentransformasikan kenderaan elektrik serta memberikan kesedaran dan mempromosikan mobiliti elektrik hijau kepada orang ramai. Laporan seterusnya. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian serta isteri Datin Sri En Ong Seo En meneruskan kunjungan sempena sambutan Tahun Baru Cina ke rumah terbuka beberapa ketua masyarakat serta pengerusi Persatuan Kaum Cina di Sibu pada Isnin. Beliau memulakan kunjungan ke kediaman Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Datuk Sri Huang Tiong Si. Kehadiran beliau serta rombongan disambut mesra oleh ahli Parlimen Syarikat itu serta dimeriahkan lagi dengan persembahan tarian singa sebagai tradisi membawa tuah. Datuk Seri Profesor Dr. Sim serta tetamu kehormat lain turut berkesempatan menyempurnakan simbolik menggaul Yi Sang.
Seterusnya, beliau dan rombongan berkunjung ke rumah pengerusi Persatuan Chiang Chuang, Lim Hong Hui, sebelum disusuli dengan kediaman pengerusi SUPP Dudong, Kaunselor Wong Ching Yong. Timbalan Premier Sarawak itu kemudiannya melawat kediaman bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dudong, Datuk Tiong Tai King, dan kediaman Bishop Lau Hui Ming sebelum menghadiri persidangan tahunan Cina Sarawak Gereja Metodis di Malaysia. Datuk Seri Profesor Dr. Sim juga berkesempatan mengunjungi Persatuan Cina Bersatu Sibu UCA, di mana beliau disambut oleh Presiden UCA Sibu Lau Ing Siong. Beliau kemudiannya mengunjungi kediaman Timbalan Pengerusi Eng An Teng Tua Pek Kong Sibu Sun Chun Kui sebelum menamatkan lawatannya di Persatuan Fuchau Sibu. Selanjutnya, penjawat awam adalah tulang belakang utama kepada kerajaan dalam menggerakkan dasar-dasar yang melibatkan semua aspek. Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki berkata, penjawat awam perlu sentiasa aktif dan bertanggungjawab kepada semua perkara yang berkaitan. Beliau turut menyeru kepada semua penjawat awam untuk mengamal 3 perkara utama iaitu rethink, revisit dan recharge. Beliau berkata demikian ketika menghadiri sesi randau bersama penjawat awam di Kapit pada Selasa. Mengulas lanjut, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar menegaskan bahawa semangat kerjasama dan hubungan baik dalam setiap kaki tangan penjawat awam juga penting. Jelasnya lagi, semua penjawat awam perlu sentiasa berubah dan ikut kesesuaian dan kehendak semasa. Beliau juga difahamkan bahawa setiap penjawat awam mempunyai masalah tertentu, namun katanya setiap permasalahan tersebut akan diambil berat dan diambil tindakan segera yang sewajarnya. Manakala tegasnya, barisan penjawat awam kena sentiasa membuat kerja dengan pantas dan bekerjasama dengan Premier Sarawak Datuk Pandigi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg dalam mendepani cabaran semasa. Beralih ke perkembangan di Kuala Lumpur, dengan Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak sedang giat menjalankan kajian untuk menubuhkan sebuah badan korporat di Sarawak yang berfungsi sebagai State Water Authority SWA. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, beliau percaya penubuhan badan korporat tersebut dapat memperkasakan sistem pembekalan air di Sarawak. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN pada Selasa. Lawatan beliau bersama delegasi daripada Sarawak itu telah disambut oleh Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Datuk Sri Huang Tiong Si. Dalam lawatan tersebut, delegasi daripada Sarawak telah diberi taklimat oleh Ketua Pegawai Eksekutif SPAN, Datuk Ahmad Faizal, mengenai aspek-aspek penting pengawal seliaan industri perkhidmatan bekalan air dan pembentungan. Sementara itu, Datuk Sri Huang dalam ucapan beliau mengalu-alukan lawatan sedemikian untuk merapatkan jurang informasi terutamanya dari segi teknikal berkenaan pengawal seliaan utiliti antara persekutuan dan negeri serta mewujudkan peluang kolaborasi. Katanya kunjungan ini turut memberi peluang untuk berinteraksi dengan Kerajaan Sarawak untuk mengetahui lebih jelas industri perkhidmatan air di negara ini khususnya di Sarawak. Manakala kumpulan Exist yang cukup terkenal dengan lagu Untukmu Ibu satu ketika dulu bakal menggegar Sarawak dengan tampil membuat persembahan dalam konsert Exist Resolusi pada 27 Mei 2023. Pada konsert yang akan diadakan di Stadium Tertutup MBKS itu, Exist akan menampilkan 2 artis baru iaitu Pasha dan East, termasuk ahli asal Ajai, Ujang Musa Along dan vokalis Mamat. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snowden Lawan berkata, gabungan penyanyi lama dan baru ini adalah sungguh unik dan bagus. Bagi pihak kita, kementerian kita memberi satu sokongan dan pujian kepada mereka kerana not only mereka ni kerana mereka datang daripada Semenanjung, tetapi sama juga kita di Sarawak pun ada banyak artis-artis yang berbakat dan talented. Mereka juga boleh membuat jelajah mereka tersendiri sama ada di Sarawak ataupun mereka boleh ke Semenanjung. Itu tergantung dengan lagu-lagu mereka. Jadi I hope that mereka ini menjadi sebagai satu contoh kepada anak-anak kita di Sarawak ini, penyanyi artis kita di Sarawak. Jangan sekadar only confined di Sarawak saja, but you need to explore outside. They try to explore outside. Beliau berkata demikian dalam sidang media konsert Exist Resolusi di Kuching pada Selasa.
Datuk Snowden menjelaskan kementeriannya akan memberikan sokongan penuh kepada kumpulan itu untuk berkarya bersama peminat-peminatnya di Sarawak. Jadi bagi pihak kita, kementerian kita memberi satu sokongan dan pujian kepada mereka kerana it's not only mereka ni kerana mereka datang daripada Semenanjung, tetapi sama juga kita di Sarawak pun ada banyak artis-artis yang berbakat dan talented. Mereka juga boleh membuat jelajah mereka tersendiri, sama ada di Sarawak ataupun mereka boleh ke Semenanjung. Itu tergantung dengan lagu-lagu mereka lah. Jadi I hope that mereka ni menjadi sebagai satu contoh kepada anak-anak kita di Sarawak ini, penyanyi artis kita di Sarawak. Jangan sekadar only confined di Sarawak sahaja, but you need to explore outside itu. Dalam pada itu, Ajai dari kumpulan Exist menyatakan Exist resolusi di Sarawak akan menjadi satu tanda aras yang baik kepada pemuzik tempatan umumnya selepas aktiviti hiburan seperti konsert terhenti akibat pandemik COVID-19. Jelasnya, Exist menjanjikan persembahan terbaik dan untaian lagu yang sangat dirindukan peminat untuk dibawakan di Sarawak nanti. Harga tiket bermula dari RM95 sehingga RM450 dan tempahan boleh dilakukan mulai 3 Februari 2023 menerusi laman www.ticketstoyou.com. Hadir sama Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul, Ahli Lembaga Pengarah Majlis Seni Sarawak Marzuki Tambi dan tetamu yang lain. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Nur Iqmal Hamjani. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.